Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dan salam sejahtera. Okey. So, pada hari ini kita akan belajar mengenai ataupun menyambung kita punya pembelajaran dalam topik ataupun bab 5 iaitu bab genetik. Okey. So, pada minggu lepas saya telah pun menerangkan sedikit mengenai asas kepada genetik. Okey, terutamanya daripada segi terminologi yang kita gunakan. Okey, daripada asal usul genetik ini bermula daripada kandungan jin dalam nukleus. Dan bila kita zoom nukleus itu, kita akan dapat struktur yang berpintal yang dipanggil sebagai kromosom. Okey, mana kromosom ini terbentuk daripada dua pasang kromatid. Okey, yang bercantum pada titik tengah dipanggil sebagai sentromere. Kemudian kalau kita huraikan kromosom ini, kita akan dapati berbenang-berbenang yang ada bentuk seperti helix ganda 2 dipanggil sebagai DNA. Okey. So daripada DNA, kalau kita zooming lagi DNA, kita akan dapat unit asas baka yang dipanggil sebagai gene. Okey. Kemudian kita tengok kepada proses pembahagian sel, di mana proses pembahagian sel ini dia ada dua jenis, okey, iaitu sama ada secara mitosis ataupun secara meiosis. Okey. So proses pembahagian sel secara mitosis dan juga meiosis kita dah pun bincangkan daripada fasa-fasa, pada permulaan fasa profasa, metafasa, anafasa, telofasa dan juga sehingga cytokinesis. Okey, di mana kalau meiosis ada dua peringkat pembahagian sel. Okey, yang sama juga ada profasa 1 dan juga profasa 2 sampailah habis. Okey. Dan kemudian kita telah pun membincangkan mengenai kita panggil sebagai perbandingan di antara mitosis dan juga meiosis. Apakah persamaan dan juga perbezaan di antara dua proses pembahagian sel ini. Yang paling ketara ialah mitosis ini banyak berlaku kepada sel-sel autosom ataupun sel-sel soma. Manakala meiosis banyak berlaku kepada sel-sel pembiakan ataupun sel-sel gamet. Kemudian kita dapat melihat apakah kepentingan mitosis dan juga kepada meiosis. So pada hari ini kita akan tengok kepada unit 5.2 iaitu pewarisan. So bila kita merujuk kepada perwarisan, dia seperti apa? Hari ini kalau kita tengok, kalau kamu ada kat rumah, kamu cuba dapatkan gambar kamu masa kecil. Dan kita comparekan gambar kita masa kecil dengan gambar mak atau ayah kita yang juga masa dia kecil. So masa dia kecil, kalau kamu tengok, comparekan dengan gambar kamu, apa yang kamu dapati? Selalunya akan ada banyak persamaan di antara kamu dan juga ibu atau bapa kamu. Contohnya mungkin warna kulit, warna anak mata, jenis rambut kamu, sama ada kamu ini ada lesung pipi ataupun tidak. So ini adalah sifat-sifat yang kita panggil sebagai trait. Yang di mana sifat-sifat ini selalu kita akan warisi daripada ibu bapa kita. Dan sifat-sifat ini juga telah pun diwarisi daripada nenek ataupun atuk kita sehinggalah kepada moyang kita, sehinggalah kepada manusia yang pertama. So ini dipanggil sebagai pewarisan. Dalam konteks pewarisan ini, kamu kena maklum bahawa kalau kita buka balik, kalau kita ingat balik tentang struktur-struktur genetik, ataupun susunan-susunan kromosom yang kita panggil sebagai karyotype, ataupun karyotip. So susunan-susunan kromosom ini selalunya secara berpasangan dipanggil sebagai kromosom homolog. Untuk setiap kromosom homolog, untuk satu kromosom terdapat satu tempat yang dipanggil sebagai locus, di mana locus ini dia menempatkan unit asas baka iaitu gene. So ini ialah asas kepada pewarisan. Di mana hari ini kalau kamu tengok, since kromosom kita ni wujud dalam berpasangan iaitu kromosom homolog, maka gene kita pun akan wujud dalam keadaan berpasangan. So ini dipanggil sebagai alil. So alil ini ada dua jenis, sama ada alil ini bersifat dominan ataupun alil bersifat resesif. So alil juga boleh kita panggil sebagai trait. Lebih mudah trait lah. Tapi dalam konteks genetik kita masih lagi pakai terminologi alil. So bila kita katakan tentang alil dominan dan juga alil resesif, perkataan dominan dan juga resesif ini sudah pun menggambarkan sifat-sifat sesuatu alil tadi. Di mana kalau kamu tengok konteks alil yang dominan, so perkataan dominan ini berarti apa? Berarti dia sesuatu yang kuat. Dia adalah orang yang tegap, orang yang sasa, orang yang sado.
Okay. So bila kita tengok pada orang yang sasa, orang yang sado, selalu dia ni orang yang kuat. Okay, berarti dia boleh membawa dirinya sendiri. Okay. So dalam konteks alil dominan, berarti alil dominan ini dia mampu menzahirkan ataupun mampu mengungkai ataupun mengungkap sifat-sifat yang dibawa oleh alil dominan tersebut, sama ada dia berpasangan dengan alil dominan yang lain ataupun alil resesif, dia masih lagi kuat untuk menzahirkan sifat yang dibawanya. Okey, manakala alil resesif, perkataan resesif pun telah pun menggambarkan bahawa ianya satu sifat yang ataupun jin yang lemah. So bila lemah, berarti dia tidak mampu untuk menzahirkan sifatnya, melainkan kalau dia berpasangan dengan alil resesif yang lain. Okey, so selagi mana dia berpasangan dengan alil yang dominan, alil resesif ini tidak boleh menzahirkan sifatnya sendiri, kecuali kalau dia berpasangan dengan alil resesif yang lain. So itu ialah alil dominan dan juga alil resesif, iaitu pasangan jin yang terdapat pada kromosom homolog yang menzahirkan sifat pewarisan kita. Okey, so bila kita tengok pada sifat pewarisan, ada banyak sifat-sifat fizikal yang mungkin ada pada kita. Okay, yang mungkin ada pada kita, yang mungkin kita mewarisi daripada ibu atau bapa kita, ataupun mungkin daripada atuk dan nenek kita. Contohnya paling mudah ialah rambut. Okey, so kalau kamu ini berambut lurus, berarti kamu mewarisi sifat ataupun alilnya resesif. Okey, kalau kamu ni berambut kerinting, berarti kamu ini mewarisi sifatnya dominan. Okey, sama juga macam sifat apa lagi? Kita tengok pada cuping telinga. Okey, sekiranya cuping telinga kamu ini bebas, okey, berarti kamu mewarisi sifatnya dominan. Kalau cuping telinga kamu ini dia melekap, okey, dia melekat, okey, so kamu mewarisi sifatnya resesif. Apa lagi? Anak mata. Okey, anak mata, warna anak mata. Kalau warna anak mata kamu itu berwarna hitam keperangan, berarti kamu mewarisi sifatnya dominan. Okey, kalau anak mata kamu tu berwarna seperti merah, ataupun macam biru, hijau, okey, itu semua adalah warna-warna anak mata yang bersifat resesif. Okey, apa lagi contoh kita tengoklah lesung pipit. Okey, siapa yang kalau senyum ada lesung pipit, berarti dia mewarisi sifatnya dominan. Manakala orang yang tidak mempunyai lesung pipit, dia mewarisi sifatnya resesif. Okey, sama juga macam contoh lagi last kita tengok ialah seperti tangan, kidal. Okey, so siapa yang menulis dengan tangan kiri dipanggil sebagai kidal, okay, dia mewarisi sifatnya resesif. Okey, orang yang menulis tangan kanan dia bersifat dominan. Okey, so ada banyak lagi sifat-sifat ataupun trait yang kita boleh kelaskan kepada dominan versus resesif. Okey, di mana benda ini kamu boleh Google lah dekat internet. Okey, ada contoh macam ketinggian. Okey, kalau kamu tinggi, kamu dominan. Kalau kamu resesif, kalau kamu kerdil, kamu resesif. Okey, dan sebagainya. Okey, dia tidak terhad kepada sifat fizikal. Dan juga boleh pergi ke arah macam contoh kumpulan darah. Okey, sama ada kamu ni rabun warna ataupun tidak. So sifat-sifat ini boleh ditentukan oleh alil dominan ataupun alil resesif yang terdapat pada lokus pada setiap pasangan kromosom homolog yang kita ada. Okey, so untuk kita nak mengetahui bagaimana sifat-sifat ini diwarisi. Okey, so sifat-sifat ini boleh diwarisi apabila ibu atau bapa kamu ini bersama. Okey, bila ibu atau bapa kamu ini ataupun pasangan suami isteri ini bersama, okey, di mana mereka menjalankan persenyawaan, maka akan menghasilkan zuriat. Okey, so ini yang akan menyebabkan berlakunya konsep pewarisan. Okey, so kita boleh menjangkakan, kita boleh meramalkan sesuatu sifat yang mungkin terzahir pada anak kita ataupun keturunan kita ini dengan menggunakan satu konsep yang dipanggil sebagai konsep rajah skema. Okey, so sebelum kita pergi ke rajah skema, kita kena kenal dahulu siapa yang mencipta ataupun menghasilkan konsep rajah skema. Okey, semuanya bermula dengan seorang insan yang bernama Gregor Mendel. Okey, so Gregor Mendel merupakan bapa genetik. Okey, bapa genetik moden. Asalnya Gregor Mendel ini adalah hanya seorang paderi, dia di sebuah monasteri di Austria. Okey, beliau menghasilkan ataupun melakukan eksperimen, okey, di mana dia mengkacukkan dua jenis biji benih. Okey,
So, satu biji benih ini mempunyai sifat fizikal yang tinggi. Okay, so biji benih kacang pi, biji benih kacang pi yang memang dia tahu, kacang pi ini akan tinggi tumbuhannya. Okay, so ialah bakal tulen bagi kacang pi yang tinggi. Manakala bagi kacang pi yang kerdil, dia akan dia panggil sebagai yang resesif. Okay, dan selalunya bila kita nak mewakili sesuatu alil sama ada dominan ataupun resesif, selalunya kita menggunakan abjad. Sama ada abjad berhuruf besar ataupun berhuruf kecil. Untuk alil dominan, kita akan mewakilkan dengan abjadnya berhuruf besar. Untuk alil yang resesif, kita akan wakilkan dengan abjad yang berhuruf kecil. Lebih mudah. Dan selalunya, ingat, alil ni wujud dalam berpasangan. So, sama ada dia berpasangan dengan dominan-dominan, ataupun dominan resesif, ataupun resesif. Sama ada huruf besar, ataupun huruf besar, huruf kecil, dan juga huruf kecil. So, ada 3 kebarangkalian. So, kalau kamu tengok pada buku teks kamu, pada muka surat 86, so, kita akan tengok tentang proses penghasilan rajah skema. Sebentar ya. Harap bolehlah mana yang mampu sebentar. Dalam eksperimen Mendel, kita maklum tadi ada 2 jenis kacang pi kan. First, kacang pi yang tinggi, T besar. Dan juga dikacukkan dengan kacang pi yang kerdil, T kecil. So ini dipanggil sebagai fenotip induk. So ini dipanggil sebagai fenotip induk. Dan bila kita nak melakukan pewarisan, kita mesti ada pembiakan. Dan untuk menghasilkan sel gamet, dia mesti mengalami satu proses dipanggil sebagai proses meiosis. So ini adalah proses. So ini dipanggil sebagai meiosis untuk menghasilkan gamet. So ini T besar. So ingat, gamet akan mempunyai separuh daripada bilangan kromosom induk. So akan bagi pada 2 lah, T besar. Dan sama juga yang kerdil, T kecil. So bila dah ada gamet ini, apa yang berlaku seterusnya ialah proses persenyawaan. Proses persenyawaan di mana kita akan buat ataupun kita akan senyawakan setiap gamet ini dengan pasangan-pasangannya. So T besar akan kacuk dengan satu T kecil, masihkan T besar T kecil. T besar yang sama juga akan mengacukkan T kecil yang seterusnya menghasilkan T besar T kecil. T besar yang kedua akan mengacukkan T kecil yang pertama juga menghasilkan T besar T kecil. Dan T besar yang kedua tadi ni akan juga mengacukkan T kecil yang kedua menghasilkan T besar T kecil. Dapat? So setiap gamet ini dia akan mensenyawakan kebarangkalian 2 gamet ini. The same thing apply pada yang T besar yang kedua, dia akan mensenyawakan 2 T kecil ini, dia akan menghasilkan 4 anak, ataupun dipanggil sebagai generasi pertama. Generasi pertama ataupun F1, ataupun filial pertama. So ini adalah generasi pertama. So generasi pertama ini kalau kita tengok, ada 2 term yang dipanggil sebagai genotip dan juga fenotip. So genotip ini merujuk kepada maklumat genetik. Maklumat genetik dalam sesuatu organisma. So apakah genotip? Ini ialah genotip. Kalau diminta nisbah genotip, so kamu kira kat sini ada berapa T besar T kecil? So ada 4. 1, 2, 3, 4. So nisbah genotip ialah ada 4 T besar T kecil. Fenotip pula merujuk kepada ciri-ciri fizikal yang akan dizahirkan ataupun dipamerkan pada sesuatu organisma. So kalau kita minta nisbah fenotip, apa yang kita boleh dapat kat sini ialah disebabkan anaknya ada 1 T besar, 1 T kecil, iaitu anaknya ada 1 alil dominan dan juga alil resesif, dan dia ada 4 ada 4
anak, di mana nisbah genotip ialah 4 T besar T kecil. So nisbah fenotip ialah 4 pokok kacang pi yang tinggi. Okay, so begitu kalau kita tulis fenotip. Okay, kena tulis sifat dia. Okay, so ini sifat dia iaitu 4 pokok kacang pi yang tinggi. Sebab apa? Sebab semuanya ada satu alil dominan. Okay, so alil dominan ini dia akan menzahirkan sifat dia walaupun pasangannya ialah resesif. Okay, so ini ialah 4 pokok kacang pi yang tinggi. Okay, so inilah kita panggil sebagai mekanisme pewarisan. Okey, inilah bahagian-bahagian mekanisme pewarisan yang dibuat oleh Gregor Mendel. Jadi Gregor Mendel ni ada banyak buat eksperimen dia. Okey, antaranya seperti ketinggian pokok kacang pi, dan juga dia menggunakan warna biji benih kacang pi, iaitu warna hijau yang dominan dan juga warna kuning yang resesif. So ini kita panggil sebagai generasi pertama, okey, F1, filial pertama. Okey. So inilah tentang darjah skema. Let's say lah, kalau macam Gregor Mendel punya eksperimen, dia tidak terhenti di sini. Okey, dia akan pergi semula yang kedua, di mana dia akan kacukkan kacang pi ini. Okey, kacang pi yang telah pun dihasil pada generasi pertama ini. So dia akan kacukkan generasi pertama sesama mereka. Okey. So kalau sesama mereka, okey, contoh kita tengok pada T besar, T kecil, kacuk dengan T besar, T kecil. So ini ialah induk daripada F1 tadi. Okey. Sama juga mengalami meiosis. Okey, dia akan masukkan T besar, T kecil. Okey, dan juga T besar, T kecil. Okey. Dan ini ialah proses meiosis. Okey. So ini ialah gamet. Okey, ini proses tadi. So ada 4 gamet yang juga akan mengalami persenyawaan. Okey. So T besar ini akan kacuk dengan T besar yang sebelahnya, jadi T besar, T besar. T besar yang pertama akan mengacukkan T kecil yang sebelahnya, T besar, T kecil. Okey, T kecil ini akan mengacukkan dengan T besar yang sebelah, masukkan T besar, T kecil. So kena ingat, dominan mesti berada di hadapan. Dan T kecil ini akan mengacukkan T kecil yang sebelahnya, masukkan T kecil, T kecil. Okey, so ini ialah genotip bagi generasi kedua ataupun F2, filial yang kedua. Okey. So, kalau kita tengok kat sini ada sedikit perbezaan berbanding dengan generasi yang pertama ini. Di mana kat sini kalau kita tengok nisbah genotip. Okey, nisbah genotip kalau kat sini ada 1 T besar bernisbahkan 2 T besar T kecil bernisbahkan 1 T kecil T kecil. So ini ialah dia punya nisbah genotip. Nisbah fenotip, okey, ialah apa? So kalau nisbah fenotip dia lain dengan nisbah genotip. Dalam konteks ni kita ada 3. Okey, kita ada 3 biji benih yang akan menghasilkan pokok pi yang tinggi. So kita tulis sini nisbah fenotip ialah 3 pokok. Angin, solat, sorry sebentar. Okey, minta maaf. So, dekat nisbah genotip ini, sini ada 3. Okey, 3 genotip yang akan menzahirkan sifat dominan, iaitu pokok kacang pi yang tinggi. So, nisbah fenotipnya ialah 3 pokok kacang pi yang tinggi. Okey, bernisbahkan 1 pokok kacang pi yang kerdil. Okey, so ini ialah hasil eksperimen daripada Gregor Mendel. So ini yang kita panggil sebagai rajah skema. Okey. Okey. Kalau kita tadi kita nak kita bincangkan pula kalau macam manusia. Okey, let's say lah hari ni kita ada satu pasangan couple. Okey, namanya Ali. Okey, sorry Ali. Okey, Ali berkahwin dengan contohlah Aminah. Okey. So Ali ini dia berambut kerinting. Okey, bila dia berambut kenteng, saya akan letak sini sama ada dominan ataupun dominan resesif. So saya akan pilih yang kedua, iaitu dominan resesif. So saya akan wakilkan di mana R besar. Okey, R besar akan tersusun ialah rambut kerinting. Okey, R kecil ialah rambut lurus.
Okay, so better kita wakilkan apakah itu R besar, apakah itu R kecil sebelum kita membuat sesuatu gambar aja skema. Okay, so Ali ini dia berambut kerenting, so saya wakilkan dia punya genotip ialah R besar R kecil. Okay, berkahwin dengan Aminah yang berambut lurus. So bila berambut lurus, satu je lah dia punya jenis, iaitu R kecil R kecil. Okay, so ini ialah induk dia. Ingat bila kita buat ada skema ni, kita tulis yang tepi-tepi ni induk, apa tu, proses apa, meiosis, okay, gamet, dan persenyawaan, nisbah genotip, nisbah fenotip. Okay, so ini ialah induk. Okay, R besar R kecil iaitu rambut kerenting bagi Ali, dan juga R kecil iaitu rambut lurus bagi Aminah. So sama juga proses meiosis. Okay, bila berlakunya meiosis antara Ali dan juga Aminah, masing-masing akan menghasilkan gamet yang akan membawa satu R besar, satu R kecil bagi Ali, dan satu R kecil bagi Aminah. So ini ialah gamet. Okey, dan gamet ini akan mengalami proses persenyawaan jika mereka bersenyawa. Okey, apa yang akan berlaku kebarangkaliannya, okey, pada pemindahan jin. So R besar daripada Ali ini mungkin akan bersenyawa dengan R kecil daripada Aminah, menghasilkan R besar R kecil. Okey, R besar daripada Ali juga berkemungkinan boleh disenyawakan atau boleh mensenyawakan R kecil daripada Aminah yang seterusnya. So R besar R kecil, ataupun R kecil Ali ini boleh mensenyawakan R kecil pertama Aminah, iaitu R kecil. Okay, dan R kecil yang daripada Ali juga mungkin boleh mensenyawakan R kecil yang kedua daripada Aminah, iaitu R kecil. So ini ialah genotipnya. Okay, ataupun generasi pertama, okay, F1 yang boleh dihasilkan oleh Ali dan juga Aminah. So kalau kita tengok pada nisbah genotip, kita akan dapati kita ada dua R besar R kecil bernisbahkan dua R kecil. Okey, kamu boleh ringkaskan menjadi satu R besar R kecil, satu R kecil pun boleh kita simplifikan dalam konsep nisbah. Okey, dan apakah nisbah fenotipnya? Kamu akan tulis kat sini, kemungkinan anak Ali dan juga Aminah ini, okey, seorang akan mewarisi rambut kerenting. Okey, rambut kerenting. Okey, bernisbahkan seorang mungkin dilahirkan dengan rambut yang lurus. Okey, tapi kalau kita nak sebut dalam konteks nisbah, macam tak sesuai kan untuk orang yang kita nak consult kepada pasangan yang dah berkahwin. So selalunya kita akan tukar kepada bentuk peratus ataupun percentage. So bila kita tengok sini, satu nisbah satu convert kepada persen akan menjadi 50%. So 50% kebarangkalian anak Ali dan juga Aminah akan berambut kerenting, dan 50% lagi chances yang anak Ali dan juga Aminah ini berambut lurus. Okey, so ini ialah rajah skema. Okey, banyak membantu terutamanya kepada para genetik dalam konsep nak meramalkan berapakah ataupun kebarangkalian anak-anak mereka atau anak-anak pasangan ini akan mewarisi sifat-sifat fizikal yang mereka ada. Okey, sama juga macam kalau kita nak meramalkan apakah jantina bagi anak seseorang. Okey, so kalau dalam konteks jantina pula, kita ingat, okey, kita ada 46 kromosom. So bila sel gamet kita mengalami pembahagian secara meiosis, dia akan menghasilkan jumlah kromosom yang separuh daripada sel induk. Berarti setiap sel gamet kita, iaitu sperma dan juga ovum, masing-masing akan ada 23 jumlah kromosom dalam setiap gamet yang kita hasilkan. Okey, biasalah hari ini seorang bapa, okey, dia dengan seorang ibu atau seorang perempuan, okey, bila mereka bersenyawa, okey, masing-masing ni ada 44 plus XY, 44 plus X, betul tak? Laki ada 44, pasangan ada 44 jumlah kromosom autosom ataupun sel soma, dan juga ada dua genetik seks, iaitu X dan Y. Ini lelaki. Laki adalah X dan Y. So 44, 45 dan juga 46. Okey. So 46 autosom, dua lagi ialah sel jin bagi seks jin.
Okey, kalau perempuan sama juga 44 autosom dan 2 seks jin iaitu X dan X. Okay, itu perempuan. Okey. So bila berlakunya meiosis, okay, di dalam dia orang punya organ pembiakan iaitu bagi lelaki testis dan juga bagi perempuan ialah ovari, dia akan menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom sebanyak berapa kakak? Okey. So ada 22 plus X, 22 plus Y bagi lelaki. Okey, bagi perempuan 22 plus X dan 22 plus X bagi perempuan. So 22, 23. 22 so ada 23 kromosom. Okey. Dan sama juga akan senyawa. Okey, 22X lelaki tambah 22X perempuan dapat 44 plus X. Okey. 22X lelaki senyawa dengan 22X perempuan, yang sebelahnya akan menghasilkan 44 plus XX. 22Y senyawa dengan 22X perempuan, 44 plus XY. Okey, dan 22 plus Y kacuk dengan 22X yang seterusnya, ada 44 plus XY. So, kebarangkalian untuk seorang lelaki dan seorang perempuan bila berkahwin, dia akan menghasilkan percentage sebanyak ada 2 anak perempuan, 2 anak lelaki kan. So, nisbahnya 2:2, betul? Rengkakan 1:1 bagi lelaki dan juga perempuan. So, percentage dia ialah 50% chances akan dapat anak perempuan dan 50% chances akan dapat anak lelaki. So, ini ialah bagaimana kita menggunakan rajah skema untuk kita nak meramalkan bilangan-bilangan ataupun sifat-sifat dominan ataupun sifat yang resesif ataupun apakah jantina bagi anak-anak yang kita boleh dapat sama ada lelaki ataupun perempuan. So, ini tentang konsep pewarisan pada peringkat asas. Okey, so saya galakkan anda untuk membaca lagi lah dengan lebih lanjut tentang bab ini. Okey, so saya minta kerjasama daripada semua untuk baca buku teks yang saya dapat bagi dalam bentuk PDF sebelum ini. Okay, jika ada masalah, jika ada persoalan, sama ada boleh berhubung terus dengan saya melalui WhatsApp ataupun Telegram saya. Yang kamu boleh tanya pada Cikgu Izzah. Ataupun kamu boleh kumpulkan soalan ini dan kita akan lebih terangkan balik insyaAllah kalau diizinkanlah. Bila naik sekolah nanti. So, cukup setakat pada hari ini. Saya takkan bagi latihan untuk tugasan pada hari ini. Cuma saya menggalakkan kamu untuk berlatih. Untuk berlatih buat rajah skema ini sehinggalah kamu faham. So jangan lupa untuk membuat skema ini, pastikan yang dia punya belah kiri ni, dia punya lajur perkara ni mesti ada bila induk, proses gamet, proses persenyawaan, menghasilkan anak first generation ke F1 ataupun F2 ke, nisbah genotip dan juga nisbah fenotip. Dan bergantung pada soalan dia akan minta berapakah peratus, yang tu kamu akan tukar kepada percentage daripada nisbah. So itu saja untuk hari ini. Selagi saya cakap, tiada tugasan ataupun kerja rumah lah untuk hari ini yang kamu perlu buat. Cuma saya galakkan untuk buat latihan tentang rajah skema dan skema. Dan sila baca lagi dalam buku teks kamu berkenaan dengan bab superwarisan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.